Muhammad Ramli. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan saya, soalan nombor 2. Silakan Encik Muhammad Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Pada masa ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MIDAK memberi perhatian khusus kepada pembangunan perusahaan PKS, mikro dan koperasi, terutamanya dalam menangani isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan semasa dan pasca COVID-19 bagi mencapai hasrat dan matlamat yang digariskan dalam garis dasar Keusahawanan Nasional atau DKN 2030. Kita hanya mempunyai tempoh 10 tahun untuk melaksanakan ini dan mencapai matlamatnya. Hal ini amat penting kerana kesan penularan wabak COVID-19 terhadap usahawan tempatan perlu ditangani dengan lebih agresif, spesifik dengan menggunakan sumber kewangan dan kepakaran yang ada pada kerajaan. Dengan itu maka soalan berhubung dengan istilah kereta terbang sebenarnya merupakan super drone mengikut konteks sebenar dalam industri air mobility. Industri ini mempunyai potensi yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa. Di samping boleh diaplikasikan pelbagai sektor yang lain, air mobility ini juga turut dilengkapi dengan teknologi terkini seperti artificial intelligence, big data, mobility and internet of things yang kini sedang berkembang pesat terutamanya di peringkat antarabangsa. Projek air mobility yang ada pada masa ini diterajui dan dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Projek ini tidak melibat sebarang peruntukan daripada kerajaan ataupun Kementerian MIDAK. Hanya MIDAK berperanan sebagai pemudah cara kepada pembangunan usahawan PKS tempatan dalam industri yang memfokus kepada perkhidmatan drone dan super drone. Industri air mobility ataupun urban mobility merupakan industri yang berpotensi dan berupaya membuka peluang kepada satu bidang keusahawanan yang baru yang boleh dikomersialkan. Namun begitu, keutamaan MIDAK pada masa ini adalah untuk melaksanakan program inisiatif telah ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi bagi memastikan usahawan PKS mikro koperasi yang terjejas akibat wabak COVID-19 dapat terus dibantu dalam meneruskan perniagaan mereka. Sekian. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Menteri atas penjelasan dan juga semacam mengiyakan bahawa industri super drone, Elias, kereta terbang ini mempunyai masa depan yang baik dan terbuka luas untuk dimanfaatkan, dan segala bunyi-bunyi bising pada sesi yang lalu di bawah kerajaan yang lalu daripada sebelah pembangkang ketika itu adalah suara-suara yang agak sumbang. Hari ini ternyata ianya dipersetujui. Cuma soalan saya kepada Menteri, kalau kita lambat dalam industri ini, kita akan ketinggalan. Dan industri ini di negara kita diterajui oleh anak-anak bumi putera, syarikat nombor 3 terbaik, terbesar di dunia dalam industri drone, super drone ini. Jadi kalau kita mengabaikannya, kita sudah menolak peluang-peluang yang terbuka kepada anak-anak kita dan juga usaha untuk mencapai pembangunan di bawah industri 4.0 ini. Jadi apakah ataupun bilakah mungkin kerajaan akan mengambil daya usaha yang lebih aktif untuk mengenengahkan industri ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, kita banyak yang mencemuh ataupun mencaci apabila kita katakan kereta terbang dahulu, ya, oleh menteri yang dahulu. Tetapi sebenarnya istilah kereta terbang itu diguna pakai sebagai generic name untuk urban mobility, khususnya di Amerika. Contohnya di masa sekarang di New Hampshire telah
telah menubuhkan undang-undang untuk mengadakan air taxi berlandaskan eVTOL ataupun vertical landing and vertical take-off and landing vehicle. Jadi dalam keadaan demikian, istilah yang diguna juga adalah kereta terbang. Tetapi kereta terbang bermakna drone dan super drone yang boleh diguna pakai menjadi kereta di urban centers mengatasi masalah trafik. Jadi dalam keadaan demikian, Datuk Yang Tua, bahawa Kementerian MITI, kementerian saya, telah memberi facilities kepada pembangunan khususnya perkara yang mempunyai high teknologi. Tetapi apa yang kita belum ada ialah kepakaran yang khusus untuk membangunkan teknologi ada hubung kait dengan urban mobility ini. Satu. Yang kedua, kita belum lagi mempunyai dasar dan garis panduan yang khusus. Ketiga, kita belum lagi mempunyai undang-undang yang khusus. Jadi dalam keadaan constraint yang sedemikian itulah maka kita melihat private sector masih membangun perkara ini hingga pada satu tahap nanti apabila 3 kementerian, iaitu Kementerian Usahawan, Kementerian Antarabangsa dan Industri dan juga Kementerian Pengangkutan membuat satu dasar disarankan kepada kerajaan untuk diterima oleh kerajaan sebagai satu dasar perundangan dan sebagainya, menggariskan untuk membangunkan industri ini secara sendirinya kita akan buat juga. Tetapi yang berhormat, kita tidak melupa bahawa teknologi drone, teknologi Internet of Things, teknologi artificial intelligence masih diberi perhatian yang khusus oleh pihak kerajaan. Jangan bimbang, Yang Hormat, kita tak lupa.